Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Ta'ala kita semua sampai ke 13 Ramadan hari ini dan kekal istiqamah sampai sekarang dan kekal istiqamah sehingga hujung Ramadan dan kekal istiqamah selepas Ramadan. Saya tengok iklan surau ni banyak agak kuliah subuh ni saya tengok. Cuma saya tak pasti apa yang dikongsikan oleh para ustaz-ustaz tu. Sekarang saya sebut sekarang benda sama sekarang, boring lah orang kan. Ustaz ni dah sebut lagi. Bosan lah macam ni, sama je. Macam tu lah tuan-tuan sekalian. Saya keluar rumah tadi pukul 4.45. Keluar rumah daripada Rembau tadi. Saya keluar sampai pukul 5, pukul 6 sampai sini. Kan habis kuliah kan balik Rembau balik. Rumah mak mertua, bukan mak saya pun. Suruh panggil buka puasa perdana. Dahsyat tuan-tuan. Adik-beradik turunlah. Nak turun adik-beradik semua payah. Maka memutuskan oleh bos rumah tu, mak mertua lah, buat buka perdana. Sebelum buka tu ada tahlil pukul 7. Tiba-tiba masjid tak azan. Tak bayang masjid tu tak azan. Bilal tak ada. Bilal tak ada. Imam seorang je. Jemaah pun tak ada. Jadi bila buka puasa tu pukul 7.45 saya pergilah masjid tu, sebelah rumah je pun. Saya tengok imam duduk seorang-seorang. Seorang ke imam? Seorang je. Saya pun komat lah tuan sekalian. Saya pula tengok tuan sekalian, maghrib orang tak ada. Semuanya syahid tuan-tuan. Tak ada orang. Allah tuan sekalian. Jadi masjid menyediakan buka puasa dekat masjid setiap hari. Saya tanya imam ni berapa banyak ni kita buka ke puasa hari-hari. Orang mana? Orang tak ada. Tapi buat buka puasa tak ada orang tuan-tuan. Yang ada air teh tarik disediakan bagus. Ada sirap bandung soda bagus. Ada kuih Seri Muka. Saya ingat kan. Seri Muka, ada roti john, jadi baguslah. Tapi orang tak ada tuan-tuan sekalian. Sayanglah kan. Macam tu. Baik tuan-tuan sekalian ya. Jadi pagi ni saya bawa satu hadis Nabi SAW. Hadis ni benda penting lah. Tuan-tuan nak ikutlah. Kalau boleh ikutlah kan. Sebab besok dah mati dah ni kan. Sekejap lagi mati lah. Mana tahu kau turun tangga meninggal. Ada orang sembahyang pun meninggal. Tengah berak pun meninggal. Ini saya singgah surau tuan-tuan tadi tu. Saya singgah buang air besar tadi. Nak sebut ke? Allah tak. Cantik tuan-tuan sekalian. Air laju macam hotel tu.
Berhasil lah sekalian. Cuma tempat sangkut tak ada, tu je dah. Nak sangkut manolah ni. Tak apalah, gunakan inovasi kan, letaklah mana-mana yang sesuai. Yang paling penting ensel ada, tu ya kunci. Jangan tak ada tempat kunci, tu paling jam. Sebab satu masjid saya pergi, ensel tak ada, semua tandas. Terpaksa saya tangan macam dia tu. Kebetulan semua ensel tak ada. 5 tandas, 5 ensel tak ada. Ikutkan saya nak cari tak yang ada ensel nak buang air besar, semua tak ada tu. Maka terpaksa guna tangan lah, tutup. Bayang tu sekalian, buang air besar tangan tutup. Tidak orang masuk, jam. Tuan-tuan sekalian, macam itulah dunia kan. Masjid cantik, ensel pula tak ada. Masjid mihrab cantik, tempat sangkut tak ada. Bukan surau ni, tuan-tuan, jangan tu. Bukan surau ni. Nak bagi tahu, kadang-kadang kita pun heran, kadang-kadang tuan-tuan sekalian. Luas cantik masjid surau, tapi ensel tak ada. Allahu Akbar. Kita pun heran. Masjid tengok kutipan banyak, tandas kotor. Jadi upahlah orang basuh tandas tu. Janganlah dekat karat kan, melantun tahi tu sekalian masuk balik tu. Bila karat banyak mana dekat dalam tandas tu, melantun tahi kita. Jangan pasal. Tuan-tuan, Nabi SAW satu ketika sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang utama dekat dunia ni?" Amalan yang utama lah. Nabi jawab 3 je. Jadi tuan-tuan ambil lah 3 ni. Tuan-tuan sekalian, saya pun sama lah. Saya cakap ni untuk saya juga, tuan-tuan sekalian. Yang pertama Nabi kata, amalan yang utama ni afdal lah. Sebab afdal tu yang utama. Kejarlah 3 ni. Yang pertama sekali, solat di awal waktunya. Nombor 1. Contoh kita heran dekat Malaysia ke dekat Afghanistan ke, tak tahulah kan. Bila masuk bulan Ramadan ni, subuh melempah-lempah sampai ke belakang. Kan subuh. Hari ni pun saya sembahyang dekat last soft belakang tu. Sebelah dekat tempat kasut tu. Kan. Sayu rasa kan. Penuh tuan-tuan sekalian, sungguh. Alhamdulillah. Tapi ada satu sembahyang yang paling kritikal dekat Malaysia ni, sembahyang maghrib lah tuan-tuan sekalian. Sembahyang maghrib tuan-tuan sekalian, orang tak ada. Dekat surau kat Selangor saya tengok kadang-kadang bila tak ada buka puasa tu, soft jadi satu je. Sedangkan ni bulan Ramadan, soft jadi satu. Bulan Syaban hari tu, soft bulan Syaban jadi 2. Bulan Rejab ada 3 soft bulan maghrib tu. Bila masuk Ramadan, tuan-tuan sekalian, soft jadi satu. Mana pergi orang ni? Orang tu buka puasa kat rumah. Salah ke buka puasa kat rumah? Tak salah pun. Cuma tak datang maghrib berjemaah di surau tempat dia tinggal. Yang paling parah lagi apabila imam tak ada. Imam tak datang. Sebab baru telan lecikang. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan sekalian, saya sendirilah, orang Malaysia ni, ustaz-ustaz sebut suruh buka cara Nabi. Bukan senang nak buka cara Nabi ni. Cara Nabi buka ialah 3 biji tamar dengan air kosong je. Tapi mana maunya kita nak buka macam tu je. Ada orang-orang tertentu saja yang boleh buka macam tu. Siapa dia? Ahli sufi. Bolehlah 3 biji korma, air kosong, pergi sembahyang dekat masjid masing-masing. Tapi semua boleh macam tu ke? Tak boleh. Mesti akan telan nasi dulu, setengah pinggan mungkin, ataupun nasi 1/14 pinggan. Jadinya bila macam itu tuan-tuan sekalian, 12 jam perut kosong, kita telan nasi banyak dengan air cincau, maka kita nak sembahyang maghrib tu payah. Susah tuan-tuan. Tu maghrib di mana-mana saya pergi tuan-tuan, tak ada. Kadang-kadang azan pukul 8 suruh saya jadi imam pula. Saya orang luar.
Dia jadi imam tak? Oi, saya nak cepat lah cik. Oh, imam tak ada ni. Aduh, hai. Itu saya buku saya semayang dekat satu surau. Pukul 8 baru nak komat. Imam tak ada, tuan-tuan. Saya datang tu, bila nak komat ni? Aku ada hal lepas ni. Kenapa kita pak jauh sikit? Ada tazkirah Ramadan. Last cik boleh jadi imam tak? Asal muka aku lah ni, muka ahli syurga ke ni? Minta maaf lah cik, saya nak cepat ni, dia kata. Lepas maghrib saya nak keluar awal. Oh, dia kata, imam tak ada ni tuan-tuan, imam tak ada. Surau bila imam tak ada, problem tau tuan-tuan. Bila tak ada tak apa, tak kisah imam. Jadi lantiklah imam yang boleh bawa sembahyang maghrib ni. Sian tuan-tuan sekalian. Mana-mana surau yang buat iftar tak masalah, okey. Macam surau kami, kita buatlah iftar kan, kita buat iftar 170 orang, yang datang 200, balik 30 orang, tak cukup tuan-tuan, bajet tak tepat. Yelah, sebelum tu kita buat memang 1,5, kita tambah 170 tahun ni, yang datang 200, tak cukup, balik. Maka kata caterer, tak apalah ustaz, kita akan infak lagi 30 lah duit kami sendiri. Rugi ke nanti? Tak rugi ustaz. Ada untung tak? Boleh lah. Macam. Jadi bila yang hadir itu 170 orang, mereka semua akan sembahyang maghrib. Selepas tu kita bagi masa 20 minit je tuan-tuan. 7.26 jadi 4.46 kita qomat lah, supaya ada orang datang sembahyang maghrib berjemaah di surau tu. Habis. Tuan-tuan jagalah sembahyang awal waktu tuan-tuan sekalian. 10 tahun lalu tuan-tuan sekalian, saya dulu kena marah tuan-tuan sekalian oleh pentadbiran. Saya cikgu tuan-tuan sekalian bila datang Ramadan. Maka bila zuhur tu saya pergilah surau depan sekolah tuan-tuan sekalian. Balik-balik dan masuk mesyuarat tuan-tuan sekalian, kena marah dengan pentadbiran. Saya marah dia balik. Sebab jam tuan-tuan kepada saya, sebab waktu Ramadan dengan waktu lain sama je perangai. Sama tuan-tuan sekalian. Patutnya Ramadan kita ambil lah satu kelebihan, sekejar sembahyang berjemaah dalam masjid. Saya tak masuk meeting dulu, saya terus pergi sembahyang sebab azan pukul 1, meeting mula pukul 1. Mana tak jam saya? Macam mana ni? Saya keluar, saya sembahyang dulu, balik-balik nak masuk meeting kena marah. Ustaz bagaimana ni? Saya kan sembahyang Zuhur kan Ramadan ni. Yelah, kan meeting ni, tahu meeting. Pesalah sembahyang dulu, saya kata. Besok saya minta maaf balik lah pada pentadbiran saya tu, sebab saya terkasar dengan dia. Tapi otak saya jam tuan-tuan sekalian. Macam mana ni? Mula syarat pukul 1, azan pukul 1 dalam bulan Ramadan. Macam mana saya punya otak kata cabut skru agaknya, saya marah balik pentadbiran saya. Lepas tu tak marah lah, tapi kepala jam. Kenapa jadi macam tu? Ini Ramadan ni, yang ganjaran pahala orang yang sembahyang berjemaah di awal waktu ni, Allah Ta'ala lipat gandakan 70 kali ganda. Maknanya orang yang sembahyang sunat qabliyatan zuhur seperti pada sembahyang fardu. Itu yang kita nak kejar tu. Tapi dihalang oleh dunia. Lama dah tuan-tuan sekalian. Cikgu tu pun dah bencen dah. Dah bencen tu kan, dah umur 60 lebih lah. Waktu tu saya muda lagi kan. Ni yang berlaku tu. Kita bagi tahu kepada takbiran supaya bila nak mesyuarat jangan lama sangat langgar zuhur ataupun buat lepas zuhur. Buat lepas zuhur cikgu marah sebab apa? Lambat sangat nak mula. Okey, kita mula awal. Jangan habis lewat sangat pukul 3.30. Bila habis 3.30 kita nak sembahyang, kata jangan sembahyang dulu. Kenapa pula? Lambat lagi nak habis zuhur. Kata tak jam tuan-tuan sekalian, jawapan macam itu. Bila manusia tak ada fikrah agama, jadi macam itulah. Bila mak ayah tak ada fikrah agama, jadi macam itulah. Tak nak mati ke? Macam tu kan. Bukan marah, tak. Bagi nasihat kepada pentadbiran. Nanti jangan jadi Fir'aun. Cakap Fir'aun marah belakang. Fir'aun ni dia pentadbiran tuan sekalian. Meeting. Nak laporan. Meeting. Hantar laporan. Tu Fir'aun. Fir'aun ni dia pentadbiran tuan sekalian. Pentadbiran je kerja dia. Itu
Firaun, kalau Haman kerja projek mesti 25% bagi kat dia. Atas angin tu Haman. Projek dia mesti bagi kat Haman 25%. Padahal tak buat apa pun, tu yang Haman kaya. Oh, Haman dekat Malaysia bukan ada pun, tak ada. Korun, tuan-tuan sekalian, harta tuan-tuan sekalian ada dalam bumi sekarang, dalam laut banyak harta dia, korun tu. Maka orang pun buat program mencari harta korun. Nak mampu ke cari harta korun? Harta korun ada kat dalam bumi tuan-tuan sekalian. Allah tenggelamkan dalam laut. Korun tu kaya kan, sampai melupakan Tuhan sebab duit banyak. Tu korun. Jangan jadi korun, duit banyak meninggalkan Tuhan. Jangan jadi Firaun, pentadbiran meninggalkan Tuhan. Timbang settle tuan sekalian. Jadi solat awal waktu, lelaki perempuan sama tuan sekalian. Jangan kata lelaki lewat, perempuan pun sama je lewat kan. Komen rumah pukul 3 Zuhur kan. Masak pukul Zuhur pukul 3.30 contohlah kan. Jangan kata lelaki lambat, perempuan pun kadang-kadang lambat juga. Baik, yang kedua pun tuan sekalian, Nabi kata yang kedua ialah birrul walidain, mentaati mak ayah. Baik tuan-tuan, kesilapan manusia, mungkin silap saya jugalah sebagai anak ya. Kita anggap bila dah bagi duit tu taat mak ayah. Tak betul sebenarnya tuan-tuan, saya sendirilah kan. Macam kawan saya tuan sekalian, dia gaji dia 40,000 tuan-tuan sekalian. Baik ya. Kawan saya ni ramai yang kaya tuan sekalian. Ada juga yang 80,000 sebulan. Baik. Setiap bulan dia akan transfer pada mak ayah dia 4,000. Mak 2,000, ayah 2,000. Tu je. Tapi tak pernah balik tuan-tuan sekalian. Mak sakit ke, mak tak sakit ke, dia tak balik pun. Adakah mak ayah nak macam tu? Mak ayah tak nak duit kita tuan-tuan, dia nak kita balik. Transaksi tu adalah transaksi lah. Itu belum lagi menepati birrul walidain kan. Hantar duit tu kita balas jasa, takkan belum dapat balas jasa. Selagi mana tuan-tuan sekalian mak bapak kita belum sakit, kita belum diuji lagi. Kita kata kita ni orang yang taat pada mak ayah. Taat mak ayah ni sampai mati, sampai dia meninggal. Betul. Bila dia hidup senang, kita taat, belum diuji. Bila mak dah sakit, barulah lima anak ni diuji. Siapakah yang Allah pilih syurga? Banyaklah tuan-tuan sekalian saya jumpakan kawan cerita lah. Kawan cerita ni cerita hal keluarga dia. Bila mak dah sakit, masing-masing susah nak jaga. Semua ada hal kan. Contoh saya ambil kawan saya cerita, dia ada 4 adik-beradik, 4 lelaki. Bila tiba mak tu dah tak boleh bangun tuan-tuan sekalian, tak ada orang nak jaga mak ni. Abang sulung ni kawan saya lah. Dia cerita dia abang sulung. Dia ambil cuti tanpa gaji 4 bulan tuan-tuan sekalian, jaga mak kat kampung Kemencih. Semua tak boleh nak jaga. Isteri tak kerja tuan-tuan sekalian, dia ambil cuti tanpa gaji 4 bulan, punya perit hidup dia. Tapi cukup. Sebab jaga mak dia bedridden sampai mak dia meninggal. Saya tanya yang 3 macam mana? Yang 3 ustaz, yang nombor 2 ni boleh tukar-tukar dengan saya. Yang lagi 2 susah sikit ustaz, banyak hal lah, ni lah itulah. Maka saya tak mikir lagi 2 ni, saya ambil 2 saya dengan adik saya. Adik saya pula bila turn dia jaga, kadang-kadang tak boleh jaga pula. Mana tak jam ustaz, turn jaga mak bedridden, kita nak balik rehat contoh, tak dapat jaga. Mesti ada masalah Allah uji apabila mak bapak dah terlantar. Itulah namanya mentaati mak ayah sampai akhir hayat. Bukan senang tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan sekarang ni senang lah. Mak ayah boleh pandu kereta, okey lah. Mak ayah boleh pancut sendiri, boleh makan sendiri, boleh jalan sendiri. Belum diuji lagi. Belum tuan-tuan. Bila Allah uji, bila Allah nak bagi syurga kepada 5 anak ni, bila Allah Ta'ala jadikan mak bapak kita bedridden, waktu tu lah Allah uji kita. Siapa yang layak dapat syurga. Seorang lagi tuan sekalian, adik-beradik 8, 7 perempuan, seorang lelaki. Lelaki ni kawan saya. Baik.
Mak dia duduk dengan dia tuan-tuan sampai meninggal. Sampai meninggal. Sampai kat kubur. Adik-adik berapa? 8. Siapa jaga? Saya seorang. Dalam hati saya tanya balik. Yang ke-7, cerita lain Ustaz. Malah nak cerita kubur lah. Saya dapat rasa lah tuan-tuan sekalian. Rupanya yang 7 ni tak nak jaga mak dia. 7 ni perempuan. Heran kita bila anak perempuan tak nak jaga mak dia sendiri. Anak lelaki, anak kita kawan saya ni, dia cerita sampai mati mak dia. Tapi tu yang 7 macam mana? On off Ustaz, datang singgah sekejap balik. Tengok datang singgah balik. Tak ada pun nak ambil mak pergi bawa rumah dia ke apa. Tak ada Ustaz. Tapi benda ni saya telan dah sampai mak saya meninggal. Okeylah tuan-tuan. Nampak? Bila mak dah bedridden, siapa nak jaga? Sebab apa? Nabi kata balas syurga. Ni Ramadan tuan-tuan sekalian, mak kita kat mana sekarang? Kat rumah. Kita bolehlah sedap buka puasa kat rumah. Mak bapak kat kampung kita bukan tahu apa dia buat. Mungkin tak makan ke, mungkin makan tak selera ke, sebab tak balik. Kalau jauh tak apa, ni dekat-dekat. Rumah Semenyih tuan-tuan sekalian, mak bapak mantin tak balik. Jam tuan-tuan sekalian. Tak jangan. Rumah Semenyih, mak bapak dekat Sepah Batu Minangkabau tak balik, jangan. Kalau Kedah kita boleh maaf, kalau di JB boleh maaf lah. Kelantan jauh, Sarawak lagi jauh lah. Tuan-tuan baliklah tuan-tuan sekalian tengok mak ayah. Okey, saya cerita pada tuan-tuan mungkin dah tahu yang mak saya meninggal 5 Ramadan tuan-tuan sekalian ya. Hari ni bulan 13. Doktor kata baliklah, ni lagi 2 minggu, lagi 2 minggu je ni, tak sampai 2 minggu mak saya meninggal. Baik. Tuan-tuan sekalian, mau saya tahu bahawasanya bila Allah Ta'ala uji mak sakit bedridden tuan-tuan sekalian, mak dia Allah Ta'ala uji okey settle, tetapi Allah uji kelilingnya. Allah uji adik-beradik 3 orang saya semua lelaki, Allah uji ayah saya, Allah uji adik-beradik mak, Allah uji paduai. Tuan-tuan bukan senang tuan-tuan sekalian, bukan senang. Baru saya tahu Allah Ta'ala dah balas syurga, bukan senang tuan-tuan sekalian. Okey, sepanjang dia sakit tuan-tuan sekalian daripada bulan 8 kanser sampai bulan 2 masuk urat 6 hari, IKN 2-3 hari, balik meninggal. Baik. Tuan-tuan baru saya tahu bahawasanya menjaga mak yang tua dan kanser pula adalah satu benda yang maha hebat. Doktor sebut dah, cik balik nanti cik, satu benda saya nak sebut pada cik yang jaga ni, yang paling teruk ialah bukan yang sakit ni. Yang sakit ni Allah dah bagi kat dia. Yang paling teruk cik ialah orang yang akan jaga sakit kanser. Baru saya tahu tuan-tuan maha hebat menjaga mak tua sakit kanser dan bedridden. Oh tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Kalau tak ada sabar yang tinggi, flat tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada kekuatan, maka kita lari dari rumah tuan-tuan sekalian. Semua tak nak jaga. Muncullah ada isteri yang boleh tolong tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang halangan kita isteri tak nak jaga mak kita. Mak kita, isteri tak nak jaga kadang-kadang. Entah saya tengok adik-beradik, isteri tak nak jaga. Kadang-kadang saya berasa kenapa tak nak jaga mak. Sedih tuan-tuan sekalian, mak kita, isteri tak nak jaga pun. Saya kata kat rumah kata ni mak saya boleh jaga, tak boleh. Terima kasihlah dapat jaga mak saya kat ubat ke. Itulah halangan dia tuan-tuan sekalian, isteri tak nak jaga. Senang penat lah apalah, maka kita ambil peluang jaga mak kita sampai dia meninggal. Walaupun dia meninggal tuan sekalian, kita tak dapat nak hadap dia tuan sekalian. Walaupun saya macam full time jaga dia itu di sekolah, jaga dia full time, hadap dia, saya tetap juga tidak dapat menghadap dia. Dia mati, dia meninggal 4 pagi ketika saya tak ada. Abang saya pun tak dapat menghadap dia, walaupun abang saya jaga dia malam tu pun tak dapat hadap dia. Dia meninggal 4 pagi, abang saya tidur. Allah tak pilih menghadap dia, tidak. Okey, Allah pilih ayah saya. Ayah saya tak jaga pun, tapi ayah yang dapat bersama dengan mak. Salam mak saya 4 pagi, tumbang, meninggal. Ayah yang dapat. Itulah suami dia, 51 tahun hidup dengan dia. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, bila mak meninggal tuan-tuan, ayah akan kesorangan dia. Itu ujian besar kepada anak-anak pula tuan-tuan sekalian, untuk jaga ayah yang kemurungan. Itu juga Allah nak balas syurga pada anak-anak. Tuan-tuan sekalian ya, siang tanam dekat kubur, malam ayah tanya, mak kau mana? Tuan-tuan bayang, apa nak jawab? Tuan-tuan bayang, kena sabar tuan-tuan sekalian. Selang 2 minit, mak kau mana? Mak dah meninggal, ayah meninggal. Selang 2 minit,
mak kau mana? Mak dah meninggal. Oh, bila meninggal? Pagi semalam. Oh, ingat orang lain yang meninggal. Tuan bayar. Sabar. Baru saya tahu bila saya tanya kawan bahawa Ustaz kena sabar sebab kami pun telah menghadapi macam tu. Ayah akan tanya setiap 3 minit, mak kau mana? Mak dah meninggal ayah. Okey. Besok tanya lagi, mak kau mana? Dah meninggal. Tuan-tuan, ini ujian kepada anak pula bila ayah yang hidup dengan mak dah 50 tahun tak pernah berenggang, mati seorang isteri, maka anak-anak kena sabar yang tinggi menghadapi ayah yang sentiasa tanya mak kau mana. Dan bilik tak ada pun, dah meninggal ayah. Adakah ayah bagi kubur itu? Oh, kubur kat mana? Tak rincing ayah. Oh, rincing. Bawalah ayah pergi kubur sekejap. Sebab dia asyik tanya, bawa tu ujian kita, bawa. Ni kubur mak ayah. Nama tak ada pun. Memanglah ya, baru mati. Mana ada nama. Tuan-tuan sekalian. Ingat mudah tuan-tuan sekalian hidup 51 tahun. Bila mati, kita yang tinggal ni layan. 3 hari saya buka dengan dia tuan-tuan sekalian, seorang-seorang dengan ayah kan, ikut giliran. Saya buat jadual. Isnin aku jaga, Selasa kau jaga, hari Rabu kau bukan jaga, buka. Mana mak? Mak dah mati ayah. Sabar, jangan. Sabar. Kalau nak marah ayah ni tak dengar kata ke? Kan dia cakap dah mati, boleh cakap macam tu. Tapi mak dah mati ayah. Mati. Jangan sebut mak dah tak ada, sebut meninggal. Kalau sebut mak dah tak ada, mak pergi mana? Masalah. Jangan sebut macam tu. Saya jemput dekat abang yang adik saya. Kau nanti bila ayah tanya, kau cakap tu kan, mak dah meninggal dunia. Saya cakap okey. Kalau kau kata mak dah tak ada, mak kau pergi mana? Saya tanya. Kau susah lah. Payah tu. Sabar sampai bila? Sampai bila kena sabar dengan ayah yang kehilangan isterinya yang disentiasa berada selama 51 tahun. Masih pesan, kau jangan bagi ayah kau kahwin lain. Masya Allah. Masih pesan. Saya tengok kerana dia, biar dia seorang. Aduh, pening. Dah sekalian. Okey. Baik, habis ya. Itu yang kedua. Tuan-tuan, jagalah mak ayah yang masih hidup, yang segar-bugar tu, jagalah. Yang dah sakit ni tuan-tuan sekalian, baliklah tuan-tuan sekalian, balik. Orang kata bila balik, duit minyak akan kurang. Ini yang reject tuan-tuan sekalian. Oh, tak duit lah Ustaz, nak isi minyak, nak balik pasir gudang. Jangan cakap macam tu kan. Kau isi minyak, kau balik sini, minyak tak turun-turun tau. Ya ke Ustaz? Ya, nak bagi motivasi lah ni. Semua cakap macam tu. Nak balik Kelantan, wah, duit kurang Ustaz, isi minyak pergi saja pergi balik RM140 tu Ustaz, kita gaji tak banyak pun. Kau isi minyak RM70 sampai sana turun setakup saja. Oh ya Ustaz, kau bawa slow. Okey, kan. Semua fikir bila balik jumpa mak, duit minyak akan sikit lah, akan keluar duit makan R&R lah, macam-macam fikir. Tapi kena ingat bila dia balik daripada rumah mak, balik ke semenyih, Allah Ta'ala akan cukupkan dia sampai waktu dan ketikanya. Kan, memanglah kita keluarkan duit, isi minyak ke Kedah mungkin RM70 pergi balik. Betul lagi betul. Tapi kita tengok mak kita. Habis. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, jihad fi sabilillah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, bila sebut jihad, jangan sebut jihad Palestin saja. Tak, jihad ni jahadah bersungguh-sungguh fi atas jalan Allah. Oh betul. Tuan-tuan ingat senang ke nak sembahyang 8 rakaat straight dalam bulan Ramadan? Susah tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya apa tu AJK buat mesyuarat macam mana nak bagi orang supaya nak sembahyang di surau kita. Maka kita tetapkan buat 8 rakaat. Itu jihad juga. 8 rakaat. Tuan-tuan, bukan senang nak buat 8 rakaat di bulan lain. Bulan ni saja tuan-tuan dapat buat 8 rakaat. Tuan-tuan sekalian, dengan 3 witir. Tuan-tuan ingat ya, dia mendapat ganjaran seperti orang yang beribadat penuh malam apabila imam lepas witir dia bangun keluar, baru dapat. Imam tu bangun beredar,
baru dapat ganjaran seperti orang yang beribadah sepenuh malam. Siapa orang tu? Orang yang semayang tarawih dan witir bersama imam sehingga imam tu bangun tu. Kecuali imam tu tak bangun, jam. Duduk ya, lantak kau lah. Dia bangun, keluar daripada tempat imam, maka semua jemaah mendapat ganjaran seperti orang yang beribadah sepenuh malam. Itu sebab kita buat 8 dan 3. Rembau semalam 10, 3 13. Kan? Sampai imam bagi tazkirah 4. Dia berhenti. Tuan-tuan kampung tazkirah yang maghrib tak ada tadi, tuan-tuan sekalian. Maghrib tak ada orang. Imam bagi tazkirah. Apa dia kata? Jangan lupa ya, rakaat kedua baca 3 qul huwallahu 3 kali, dia kata. Baik. Sebab dapat ganjaran seperti khatam Quran. Betul lah kan. Maknanya kalau tuan-tuan baca qul huwallahu 3 kali seperti mengkhatamkan Al-Quran. Ini 9 tuan-tuan sekalian, kan beza sikit tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya darul khusus, dia lain. Lain tuan-tuan. Tarawih 10, 3. Wirid dia tak sama kadang-kadang dengan negeri lain. Tak sama tuan-tuan, lain. Lepas tu dulu bila buka puasa maka azan pukul 9 Isyak. 9 dulu, walaupun azan Isyak pukul 8.30, dia akan azan pukul 9. Sama saya kecil-kecil benda tu berlaku. Kenapa jadi macam tu? Supaya nak bagi seluruh rakyat Negeri Sembilan mengonapkan nasi sampai ke usus. Relax dulu, dah tersandar kat sofa, dah okey, pukul 9 baru mula. Tu Negeri Sembilan, bagus juga. Saya pun kenapa tak azan-azan ni? Rupanya nak bagi semua rehat, akhirnya terlena. Tak pergi tuan-tuan sekalian. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang tuan-tuan sekalian pukul 8.32 azan terus semayang. Dan satu masjid tuan-tuan sekalian tiada bak di atas isyak, lagi jam. Terus semayang tarawih tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Zaman kecil-kecil tu tuan, zaman yang pure punya, dia punya kaedah semayang tarawih. Lepas semayang isyak terus semayang tarawih tanpa ada semayang bak datang isyak. Saya pun heran. Sebab apa nak cepat tuan sekalian? Nampak? Tuan-tuan, jihad fisabilillah. Saya sebut sembahyang tarawih ya. Tuan-tuan, sembahyang tarawih ni 8 ni bukan senang ya. Itu peranan imam lah tuan-tuan sekalian. Saya bukan nak kata imam mana-mana tak bagus, tak tuan sekalian. Tuan-tuan, belakang imam kita ni banyak orang yang latar belakang tak sama Ada yang tadi buka puasa dengan kurma, okeylah, dia kuat lah. Ada yang buka puasa dengan ais, tuan-tuan sekalian, bukan senang. Ada yang buka puasa dengan nasi. Sebab kita susah nak buka dengan kurma, tuan-tuan sekalian. Maka bila kita nak semayang 8, bukan senang, tuan-tuan. Imam main peranan, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan saya sebut. Imam saya sebut, terus sebut Jemaah ni, tuan-tuan sekalian, saya buat kajian sendirilah, tuan sendiri. Dia kalau sembahyang yang banyak-banyak dengan sekalian, dia tidak mahu. Kan, jemaah ni kebanyakan banyak saya jumpa macam tu, tak nak imam yang melirik-lirik. Kita lah melirik-lirik tu apa dia. Kita bagi tahu kalau kita sembahyang berjemaah bersama jemaah tuan sekalian, jemaah ni mengantuk tuan-tuan. Itu dia punya perangai kita ni bila sembahyang lepas buka dia. Pertama memang mengantuk tuan sekalian. Memang mengantuk gila kata orang. Teruk. Sungguh. Jadi bila imam yang kita lantik tu melelehit, dia baca taranum, tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Memang ada ikut imam-imam dekat luar negara, tapi jangan lehit, tak boleh. Makmum nak tunggu nak habis tu. Aduh. Contoh sebagai contoh, bukan saya nak salah siapa ya. Sebab saya hari tu saya minta kepada imam yang saya lantik, malam ni saya jadi imam tarawih. Pengurusi dah jadi imam, saya kata, oh boleh. Saya pengurusi. Maka kita buat kaedah yang ustaz kita ajar dulu. Apa dia? Bila jadi imam tarawih mesti menyukakan jemaah dan jemaah tidak
mengantuk dan tidak pergi ke lotus. Itu penting. Kalau pergi lotus orang sekalian, jahanam jam sian yang duduk tak masalah. Sementara duduk lantak kau lah, kau nampak jus lantak, dia duduk je. Yang duduk tak masalah, duduk sebentar lolap lah. Yang duduk sampai duduk ni lantak kau lah, dah baca sampai 4 juz pun kisah. Yang berdiri ni paling takut. Tuh oyong hayang tuan-tuan. Betul. Goyang. Goyang tuan sekalian. Walaupun kita makan kurma pun, kalau melirit baca goyang. Kalau perempuan tercabut telekung, tahap tu boleh goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum ni bila nak sampai walak tolib ni, bila nak sampai? Betul, saya dah tanya dah. Tunggu, orang tak tahan. Jangan. Allahu Akbar. Tak baca Fatihah dulu, diam. Ya. Bila pula nak baca Fatihah ni, imam tu diam lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak 2 saat 3 saat. Makmum ni dah ngantuk ni. Bila nak sampai ni, tuan, minta maaf tuan sekalian, makan kita ni semua yang kerja kilang, yang orang tua yang gout, orang tua yang jantung berlubang, macam-macam tuan-tuan. Ya Allah, hai sian saya tengok. Budak muda yang tak boleh lama, budak muda ni boleh lama ke? Jangan macam tu kan. Saya bukan nak salahkan mana-mana imam, tak. Cuma dah. Lagi yang buat 20 tuan sekalian, ya Allah, 8. Lepas tu lagi 2 boleh lagi. Ui. Tu yang balik tu. 8 lagi 12. Lama imam pula macam ni balik. Tuan-tuan, memanglah kita fisabilillah, tapi kono pentinglah nakhoda tu tuan sekalian. Bukan saya nak ajar sesiapa pun, maknanya biasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okeylah tu. Kan? Waladdallin. Amin. 3 saat. Betul? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okeylah. Ini orang pun puati kan. Betul tak? Saya semalam sembahyang kat masjid tu lah. Masjid tu orang tua jadi imam, tak marah, tapi kena gagahkan lah orang tua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Matilah aku macam ni. Tunggu. Ya Allah. Tuan-tuan saya mengantuk semalam tadi. Ngantuk, ya Allah. Cerita, ya Allah Tuhan, bantulah aku ya Allah. Macam mana ni ya Allah. Qul huwallah. 3 kali lah tu tuan-tuan sekalian. Kita dah habis Fatihah dah. Qul huwallah. Tuan-tuan ya Allah. Bila habis witir tuan-tuan sekalian, macam merdeka benar lah. Bagi saya tu macam merdeka tu, merdeka sangat lah. Saya kata kat bandar tak macam ni. Bandar imam baca, dia sambung tawih tuan-tuan sekalian. Tak ada dia main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhalin. Amin. Settle. Betul tak? Kan? Ustaz boleh tak ustaz jadi imam macam Indonesia? Kau nak mampu ke? Ada imam, ada jemaah jumpa saya. Boleh tak ustaz buat macam ni? Aku buat sekarang, kau kata mencungap-cungap sekarang. Indonesia tu saya tengok ada 3 versi. Satu yang paling laju macam Jepun punya, tapi ada yang laju yang kilometer je 400 sejam. Yang first tu 600 km sejam. Laju sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar pun. Yang first tu, yang saya dengar yang tu 600 km sejam tu, dia Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu 600 km sejam. 7 minit 20 rakaat. Power. Tu saya tengok video tu lah. Saya tengok, patut 7 minit sebab dia baca tak dengar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalil. Amin. Jemaah pula amin. Masya-Allah. 7 minit.
Tiada tomak nina sebab dia kata mazhab mereka tomak nina ialah sunat. Tu sebab dia macam tu. Tu kena faham ya. Mazhab mereka kata tomak nina bukan rukun jadi sunat. Itu sebab dia tidak ada tomak nina sembahyang tarawih di Indonesia. Oi tuan-tuan sekalian, cuba kan nak buat macam tu tapi tak boleh lah. Okey. Tuan-tuan sekalian, jadi itu jihad fisabilillah atau sembahyang tarawih lah ya. Sembahyang tarawih. Jadi saya pesan pada imam-imam mana-mana imam lah ya, supaya bersederhanalah. Kemudian lebih baik kalau tak nak baca Quran tu, bacalah ayat penuh. Contohnya wadduha sampai habis. Okay. Ada imam tarawih kita lantik, dia tak baca penuh, dia ambil tebuk-tebuk. Kita bagi tahu supaya daripada awal ambil Al-Baqarah sampai juzuk 3 selama sebulan dan jangan panjang sangat. Bila panjang, jemaah tak boleh, tuan-tuan sekalian. Saya pesan sungguh-sungguh, jemaah kita ni bukan semua power. Sungguh saya kata, mereka tak ada kekuatan. Sebab 8 rakaat inilah mereka boleh kekal sampai hujung Ramadan bila imam yang bawa itu berwaspada dan tidak syok sendiri. Jadi saya pesan pada imam-imam dekat surau saya, pertama sekali kalau baca Quran tu potong 3, kalau nak baca satu line potong 3. Maknanya kalau potong 2 panjang, kalau potong 2 panjang baca tadwir okey. Saya pesan dekat imam-imam kita baca tadwir ataupun hadar, jangan baca tilawah atau taranum. Apa tadwir tuan sekalian? Macam saya baca tadilah. Kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Itu yang saya belajar lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang saya belajar lah. Dallin amin. 5 second. Bagi makmum baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang ayat yang paling pendek dalam dunia. Cari pendek. Apa yang pendek tuan sekalian? Alhaakumut takatsur, settle. Wal 'asri in, settle. Inna a'tayna idza ja, settle. Makmum pun dia tak ngantuk, dia tak marah, dan paling penting dia tak pergi lotus. Itu paling penting. Kalau dia pergi lotus, saudara sekalian, aduh, habis ya. Muslimin muslimat sekalian, maka itulah yang dijawab kepada para sahabat supaya kita utamakanlah yang tiga-tiga ni. Pertama tadi solat awal waktu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, tolong jagalah. Yang kedua, jaga mak ayah. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa saja atas jalan Allah, Allah Taala beri pahala. Apa saja. Tuan-tuan datang surau tadi, tuan-tuan berjalan kaki, tuan-tuan scan QR code. Baik, itu atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan nak bersedekah. Tuan-tuan, saya pesan, saya nak sebut satu kisah di surau saya, tuan-tuan sekalian. Minta maaf nak cerita sikit tentang power of sedekah. Itu juga jihad fi sabilillah. Saya meeting tuan-tuan dengan AJK kan, dia kata kita akan bagi sumbangan kepada semua orang yang kita senaraikan. Contohnya OKU, warga emas, anak-anak yatim, petugas Ramadan, terus Al-Quran, dengan jumlah duitnya 26,000. Baik. Jadi semua kata tak boleh ustaz, kita duit tak cukup. Semua goyang. Baik. Macam inilah. Saya kata dekat semua AJK saya masa saya meeting selepas Ramadan tu, selepas tarawih, dia kata yakinlah pada semua tuan-tuan, bila kita berniat nak bagi kepada semua ni, antaranya warga emas 150 orang, kepada OKU, kepada bilal tarawih, kepada imam tarawih, kepada maintenance sebulan dengan kos RM10,000 itu, yakinlah tuan-tuan sekalian, saya sebut dalam syahadat, bila kita berniat nak sumbang kepada mereka, Allah akan balas on the spot, saya kata. Tuan-tuan, bila kita bayang, bila kita meeting macam tu semua goyang, AJK goyang tuan sekalian. Saya bukanlah goyang sangat, saya kata yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lepas kita decide yang dia sebut power of sedekah ni tuan sekalian, hebat bila kita
pulangkan balik kepada orang. Hari Khamis depan kita akan buat program tu dengan kos yang besar itu. Tuan-tuan sekalian, besok pagi Jumaat, ada orang hantar duit tahlil, orang tahlil RM1,000 seorang. Baik, jadi hantar kat kami RM1,000, namun seorang aja RM1,000 orang tahlil. Ush, Masya Allah, RM1,000. Tuan-tuan, saya kata ya Allah, hebat kasih Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kutipan Jumaat kami Jumaat lepas tak pernah berlaku RM11,600. Masya Allah, RM11,000. Ni Jumaat lepas. Saya kata power of sedekah. Kita niat nak bagi pada orang. Saya kata jangan goyang EJK goyang tuan sekalian. Ustaz mana dapat duit banyak ni, saya kata. Saya dah cek dalam duit kita ada je. Saya kata bila kita bagi, kita duit surah kita tak nak simpan, kita tak nak kumpul. Saya kata kita nak keluar, tak nak simpan, tak nak kumpul, tak nak dia peniagakan. Saya kata tak boleh, tak nak. Masuk keluar cepat, masuk keluar cepat. Bila masuk saya kata keluar. Bila kita macam tu tuan-tuan sekalian, Masya Allah, hebat. Allah Ta'ala balas terus bila kita berniat macam tu. Cukup 26,000 lebih lagi, sampai dah 30,000 untuk itu. Itu juga tuan-tuan sekalian dengan iftar setiap hari kami. Boleh ke Ustaz? Kenapa pula ramai yang iftar ni satu hari 1,600 nak keluar duit ni? Dia kata goyang ke? Saya kata yelah Ustaz, mana dapat duit? Tuan-tuan, bila niat nak bagi orang buka puasa tuan sekalian, 30 hari Ramadan sudah ada dalam akaun kami RM46,000 atas infak jemaah dalam surau kami. Nampak? Power of sedekah. Niat saja. Dah ada duit dah. Orang masuk pom tengok. Ush. Semua dah bagi duit. Sebab apa? Kita sebut tentang janji Allah Ta'ala fi sabilillah. Niat tu ada. Kadang-kadang goyang tu Ustaz. Bab sedekah kita goyang. Memang goyang. Ish, boleh kan? Memang goyang. Tapi bila sesuatu tu tak goyang tuan-tuan sekalian, Allah akan balas hebat. Hebat tuan-tuan sekalian. Terus sebab kita keluar aja, masuk duit, keluar. Masuk duit 400,000 syoknya. Nak keluar RM2. Oi, tinggal 3,998. Oi, tak sonok. Apa ni? Suka tengok amount dalam surau punya duit banyaknya duit. Ya Allah, cerita ke orang surau kami ada duit 400,000 tapi kedekut nak mampus. Jangan macam tu. Jangan. Kan satu ketika EJK cadangkan, Ustaz boleh tak kita naik ke allowance ceramah RM200 semua ustaz. Sebelum ni 1,5 aja. Kita ada ustaz ada 30 orang ni. Kata EJK lain, boleh ke? 30 orang ustaz 200, 6,000 sebulan. Saya kata proceed saja. Tuan-tuan, 1 bulan 6,000 bayar penceramah. 1 bulan 6,000. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut macam itu, kita bagi kepada penceramah yang datang mengajar ilmu agama tuan sekalian, yang masuk setiap bulan 12,000 untuk itu saja. Tuan-tuan mesti ingat. Saya kata jihad fi sabilillah, power of sedekah. Niat je. Tuan-tuan niat sekarang, tuan-tuan nak taja buka puasa besok. Tuan-tuan niat tu Allah bagi terus. Masya Allah, lagi bulan Ramadan. Bukan mudah tuan sekalian. Okey, semoga tuan-tuan sekalian ada kekuatan tak goyang bab sedekah ni. Kan? Tak fikir tentang aku ni kan bagi sekarang roti canai tak dapat pagi ni. Ada masalah kita. Okey. Muslimat sekalian, cukuplah untuk pagi ni. Tuan-tuan sekalian, panjang sangatlah. Ada surau tu pukul 8 baru habis. Goyang tuan-tuan. Wah, mula 6.30, apa pukul 8. Dia kata kita tak ada jamuan. Memang tak ada jamuan, tapi lama sangat. Goyang tu. Orang dah semua dah gigil ni kan. 6.30 mula, 8 baru habis. Saya tak boleh tuan-tuan sekalian. Saya nak balik Lembau ni. Balik. Saya mudah-mudahan saudara apa yang saya kongsi ni untuk saya, semoga kita berjaya kekal istiqamah selepas Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.